زدنا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. وأن سمرة رضي الله عنه dan diriwayatkan daripada Samurah radhiyallahu anhu. Samurah baca gitu, nama bagi seorang sahabat Samurah, laki-laki dia ni, bukan perempuan dak. Nama bagi seorang laki-laki yang dia ni salah seorang daripada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dana kata dia tu laki-laki kerana dia warisi wah taraddi dia dengan kata radhiyallahu anhu. Kalau perempuan ia kena kata radhiyallahu anha. Ni dak, ia kata radhiyallahu anhu, itu menunjuk kata Samurah ni salah satu daripada sahabat Nabi yang laki-laki. Hadis hak dia nak ayatnya, qala berkata iyo Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata tu ai khitabal li muridil jum'ati. Takdir itu. Kerana khitab, kerana tujugi kepada orang yang menghendakikan akan hadis maya fardu jemaah. Takdir itu. Qala ai khitaban li muridi huduril jum'ati, sebagai khitab, sebagai tuju, sebagai nak pesan dan nak suruh bagi mereka yang menghendaki akan hadis maya jemaah. Bermaknanya bila engkau ni Samurah dan juga orang-orang lain lagi nak pergi semaya jemaah, kena buat gana kata. Kena buat apa kata? Tapi dalam bentuk ke hak yang bercakap, bukan dalam bentuk ke suruh. Cuma dalam bentuk ke khabar, berartinya suruh buat lagu nidah lah. Ia panggil kalam di sini kalam khabari, tetapi menepati insya'i. Seolah kata ia suruh dah lah ni. Dengan dalilnya perkara ni dipuji oleh dia. Kalau benda ni tidak disuruh oleh dia, pasal apa dia nak puji? Gitu. Dia katakan man tawadda'a yawmal jumu'ati, barang siapa mengambil wuduk, ia barang siapa tu pada hari Jumaat. Artinya ketika dia nak pergi sembahyang Jumaat, ia ambil wuduk. Mandi dak hari? Kalau dah kata ambil wuduk sudah ke? Pergi sembahyang Jumaat. Boleh tak buat kerja lagu tu? Oh, kata Nabi, fabiha wa ni'mat. Fabiha wa ni'mat.
ia kena takdir ini. Fa biha yani fa birrukhsati akhaza biha. Takdir kita. Maka dengan kemudahan tu mengambillah ia seorang dengan itu kemudahan. Boleh juga, tapi wak kerja lagu tu jadi nampak mudah tak? Boleh. Bila kita nak pergi semaya jemaah, kita ni sekadar kata ambil air semaya, naik salin baju, salin kain, cekuk piyah, ambil sejadah, pergi untuk semaya jemaah. Wak kerja lagu tu boleh tak? Jawabnya boleh. Tapi ia panggil kita wak kerja lagu tu jadi nampak mudah tak? Mudah tak? Tanyanya salah ke? Jawabnya tak ada salah. Boh ke kalau kita pergi dalam bentuk ke tu semaya jemaah kita sah. Kita sah semaya jemaah kita. Cumanya ia panggil kurang berjuru. Segi mana? Segi kata kita nak pergi beripung tempat orang ramai, lebih-lebih lagi kita ni ada berubah dalam tubuh, di tubuh badan kita, terkadang membawa pada menyakiti orang ramai. Tu kena kira bab lain dah lah. Jadi maknanya kalau kita buat sekadar saat ni tu, ia panggil banyak lagi perkara-perkara hak pesek aradiyun nak tipu mari di atas kita. Nampak tak tu? Tengah-tengah kita duduk berjalan lagi peluh. Bila masuk dalam kelompok orang ramai pula, tubuh badan kita mula berubah. Nyebau ni membawa pada jadi menyakiti orang ramai. Kira segi benda aradi, benda hak datang baru mari tu, kira segitu kurang comel. Tapi ia ambil wuduk, sekadar kata ambil wuduk, apa tu? Pergi semaya jemaah. Nabi kata fabiha, ia kena takdir gini. Jadi biha tu takluk pada suatu mahzuf. Takdir kan? Takdir gini tak apa. Fa akhaza biha. Tu gini. Fa birrukhsati akhaza biha. Maka dengan ruksah tu telah mengambillah ia seorang dengan itu ruksah. Gapo dia ruksah? Yang perkara hak mudah. Perkara hak mudah tetapi dibenar oleh syarak. Nampak? Sebab itulah lesen mudahkan bagi kita untuk bawa kereta di jalan raya. Tu asal mana ruksah. Lepas tu salah ke dia buat lagu tu? Wa ni'mat. Wa ni'mat, dan sebaik-baik ia ar-ruksah tadi. Mulai dah tak ada apa. Wa ni'matur ruksatu huwa. Nanti panggil al-maksud bil madhinya. Dan sebaik-baik ruksah tu yang ni wuduk. Cuma dah. Segi kata dia tu semaya dia apa sah. Boleh pahala pula dari atas ambil wuduk dia tu, tak ada apa. Cuma sikit je jadi mudah pula dia panggil. So hati dia panggil pekak pertama, dia panggil pekak bagi orang yang malas. Tu. Tapi tak ada apalah, Nabi puji dah sekadar tu pun. Hak tinggi lagi nya. Ni hak tinggi. Wa man irtasala fal wuslu afdalu. Tu hak tinggi. Dan barang siapa mandi, ia barang siapa. Siapa dia mantu? Ia telah muridu huduril Jum'ah. Bagi mereka yang nak pergi semaya jemaah. Bukan kita duk kecek dalam tajuk jemaah kan ni. Bagi mereka yang nak pergi semaya jemaah ni, lepas tu dia mandi.
Bukan sekadar kata dia tu ambil wuduk saja dak, bahkan dia tu mandi kata. Lepas pada mandi, dia ambil wuduk pula. Mandi apa ni? Yani mandi sunat untuk hadis maya jemaah. Nawaitul ghusla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Ya itu. Saja aku mandi sunat untuk nak hadis maya jemaah kerana Allah Ta'ala. Kalaulah dia tu boleh buat lagu tu, fal ghuslu afdalu, maka bermula mandi tu lebih afdal, ay minal wudu'i faqat. Tu kaedah afdal ya lagu tu lah. Maka bermula mandi tu lebih afdal, yakni daripada wuduk saja. Jadi kalau dia tu mandi katik, lepas pada mandi tu ambil wuduk pula, itulah dia panggil cara pilih hak paling afdal sekali bagi dia. Tak apa, nak niti hak tu. Artinya dua perkara lah. Tutup di atas kita hak yang nak pergi sembahyang jemaah ni akan sebagai tutup dengan jalan sunnatun muakkadah. Dua perkara. Nombor satunya mandi, yang keduanya ambil wuduk. Kalau tak saya mandi, nak ambil wuduk saja aja boleh, tapi panggil mudah berdoa. Buat kerja lagu tu jadi mudah berdoa. Gitu. Kok jadi nak belagalah dengan hadis nu, afdalul a'mali ia telah kita pilih buat hak nampak payah sikit. Tu kita pilih buat amalan hak nampak payah sikit. Itulah hak afdalnya. Tambah-tambah pula ada padanya daripada bagai nak lawan nafsu kita. Hak tu comel lagi. Habis kata. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Telah meriwayat akan itu hadis oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Wa qala, dan berkata ia Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hazal hadis hadisun hasanun. Ia kata qala al-musannif fihi dalilani ala anna ghuslal jum'ati laisa biwajib. Dua dalil yang menunjuk di atas bahasanya mandi jemaah bukan wajib dak. Hanya sunat. Tu. Mana dia? Ahaduhuma madhuhu lil ityani bil wudu dunal ghusli. Salah satu daripada keduanya Nabi puji bagi orang yang mendatangkan dengan wuduk saja dengan tak ada mandi. Satu dalil kata bukan wajib dak mandi tu. Sebab kalau mandi tu wajib, Nabi tak puji. Orang tinggal benda wajib nak puji kok mana? Tu kata wa tarikul wajibi la yumdahu. Dia kata dalam syarah. As-sani qauluhu fal ghuslu afdalu fa innahu yadullu ala nadbihi wa ziyadatu fadlihi ala al-wudu. Nabi kata wa man irtasala fal ghuslu afdalu. Daripada perkataan dia fal ghuslu afdalu, syarah kata tak boleh kita nak faham kata mandi itu wajib lagi. Hona jadi sunat lagi mandi itu. Sebab apa Nabi kata afdal. Mandi itu afdal. Kalau ambil wuduk saja boleh juga, tapi molek lagi pada tu mandi katik. Tu satu mata hadis yang dia bercakap bersabit dengan apa ya sebut dalam tajuk bawah ni.
walirtisal. Dah. Wa wujubiha wujubil jum'ah walirtisalilaha. Ada. Dia mandi kerananya, yakni kerana nak hadir Jumaat. Baik. Wa an Salman radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Salman radhiyallahu anhu, qala berkata ia Salman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati, tiada mandilah oleh seorang lelaki pada hari Jumaat. Ia kata orang perempuan pun seperti juga. Pada ketika ditutup ke dia tu hadir Jumaat, maka dia supalah hukumnya dengan orang laki-laki. Pada pihak sunat di atas dia tu mandi katik. Tiada mandilah oleh seorang. So, itu makna gitulah, jadi bau-bau makan habisnya. Tiada mandilah oleh seorang laki-laki, yang dimaksudnya oleh seorang. Mandi bila tu? Yaumal Jum'ati, pada hari Jumaat. Selepas daripada dia mandi, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan membersihlah ia seorang tu. Bersih sekadar mana tu? Mastata'a min tuhrin, bagai yang kuasa ia seorang. Apa dia mah? Min tuhrin, yani min anwa'it tuhri, daripada bagai-bagai bersuci. Tu. Deh. Maknanya selepas daripada dia mandi, tu hasil bagi dia tu satu tutup teh perkara hak yang bersakut pak ngana gismai Jumaat. Yang kedua pula, dia membersihkan apa hak yang ada di tubuh dia. Semua perkara hak yang ada di tubuh dia tu, dia membersihkan. Apa mandi tadi tak bersih dah kah? Ia kata min tuhrin, kita takdir gini, nampak muqtada yang wari dalam syarah tu, min tuhrin ay min anwa'it tuhri. Takdir itu. Pasal apa? Kerana tuhrin ni ia panggil isim nakirah. Nah, kalau kita nak kira kok jatuh pada halaman nafi la. Makna kan la yatatahharu mastata'a min tuhrin. Ya atas ke situlah. Nah, tiada membersihlah ia seorang tu, bagai yang kuasa ia daripada bersuci. Apa tu? Ia kata dalam syarah, qalal Barmawi at-tankiru fihi litaksiri. Tu Nabi sebut tuhrin tu dengan datangkan lafaz tuhrin dalam bentuk ke isim nakirah. Ia tak ada kata minat tuhri. Kalau kata minat tuhri itu jadi sikap sikit pengertian dia. Hak ni dia kata min tuhrin, daripada segala bagai-bagai penyuci. Tu isim nakirah tu. Nah, apa tu boleh dia kata gitu? Litaksir, supaya nak membanyakkan.
Yani supaya Nabi masuk banyak basuh di dalam perkataan tuhri tadi. Balah mana tu? Liyashmala qassas syaribi, supaya melekat pigati megutingkan akan misah. Pada ketika kita nak pergi semaya Jumaat, pada ketika hari Jumaat, kita kerak misah kita, kalau nampak kata panjang berdoa. Tu bagai-bagai tuhur panggil tu. Waqal mazufri, dan mekerakkan akal kuku. Yalah ya. Nah, kuku kita panjang. Munasabah kita nak pergi Jumaat, kerak kuku dulu. Wa halqal anati, dan mencukurkan akal bulu ari-ari sekiranya didapati panjang. Sunat ke tu? Wa tanzifas siyab, dan membersihkan akal kain. Segala kain pakai kita, baju kita, serban kita, piah kita, kita cari khah untuk hak kita nak pergi sembahyang Jumaat ni, kita pakai dalam bentuk ke bersih. Jangan kita pakai baju tangan pano, tu pakai baju tu, baju pada baju panggil baju Bukhari tu, tak boleh pakai baju tu. Kita pakai baju tu, ya baju tu tangan luar, nampak bulu tiak yak bulu tu tak comel. Dengan kita duk menghadapi Tuhan, boleh kalau gitu. Kalau nak pakai juga, kita pakai baju dalam, telik dalam. Atau nak pakai juga, kita cok pakai baju tu, kita cari hak tangan panjang. Buat gitu deh. Tu. Ya dalam kitab I'anatut Talibin. Ia kata sunat kita masuk di dalam ibadat semaya ni dua perkara. Dua perkara. Nombor satu, kita masuk dalam bentuk ke hati kita tu berasa rajin, berasa nak. Tu so. Jangan kita masuk di dalam semaya dalam bentuk ke hati kita tu berasa malah, berasa tak mau. Kerana apa? Dia kata, kerana sifat tu Allah Ta'ala cerita orang munafik ni bila dia masuk dalam semaya. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Tu. Bila dia tu mendirikan semaya, yakni bila dia tu kanak nak semaya, maka dia pergi dalam bentuk ke malah gelisah, tak ada pergi dalam bentuk ke hati berasa nak dah. Pergi dalam bentuk ke hati dia tu berasa tak mau, tapi tak ada roh lah. Pada tak pergi, baik pergi, boleh cari rahsia-rahsia demo. Tu bahasa orang munafik. So maka kita orang mukmin ni, dia kata sunat bagi kita masuk dalam semaya dalam bentuk ke nasyatin. We nampak kata nak, we nampak kata hati kita ni kasih, hati kita ni nak ke semaya. Tu satu. Yang kedua pula, seketika kita masuk dalam semaya ni mutalabbisan bi ahsani ahwali. Tu. Berpakailah ia dengan kelakuan yang paling comel sekali. Segi mana? Segi pakaian. Hak kelakuan saat ni masuk masalah saat ni dah. Pakaian kita pula. Kita cari pakaian hak warna putih. Atau kalau tak warna putih pun, kita pakai tu jangan nampak kemah. Jangan nampak selari tu, jadi tak sesuai dengan kita nak menghadap Tuhan, dia panggil tu. Nampak tak? Buruk tak apa, tapi dia nampak kemah. Dia nampak kemah kita pakai supaya kita nak menghadap orang besar tu. Tu. Nah. Kena pakai lagu tu.
hak tu zaman belum pada pergi Jepun lagi tu. Ya ada orang pesen tak boleh pakai baju. Lepas tu tempat kaca pakai juga lah dah. Oh. Ya pakai tu tak pakai gitu-gitulah. Cari baju tangan pandok. Nah. Masuk dalam darurah kedok nisbah pada dia. Boh lah kita kata masuk, boh kan kita kata masuklah dalam darurah pun sehingga dia kena pisah lah. Pisah ubah daripada satu marhalah pada satu marhalah kepada cara, kepada pakaian yang lebih sempurna daripada tu. Tak apalah kita kata kali dia tak boleh pakai lagi pun jangan dak hajar pakai baju lagu tu. Baju tangan pandok, facing baju pakai baju tu kok dalam sujud nampak bulu tiak yak bulu dak tubik. Jadi keji lagu tu bukan soal semaya sah tak sah. Nah, soalnya ia panggil kita tu sempurna ke tak pakaian lagu tu dalam nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pas kalau dia mau kata Tuhan bukan duk tengok di pakai Tuhan tengok di hati. Mu pakai lagu tu dalam kata hatimu jahat tu. Gitu mu pakai lagu tu dalam kata hatimu kurang sempurna tu. Sebab apa? Az-zahiru mir'atul batini. Orang kata amal hak zahir tu dia anggota zahir itulah sebagai cermin bagi hak dalam. Jadi pakai lagu tu hatulah dalil kata mu ni jahat adab. Dalam sifat dalam hatimu tu ada nau'um min su'il adab, ada satu bagai daripada jahat adab untuk menghadapi Rabbul Jalal. Tu. Apa dah? Jadi dia buat dalil lah kata Tuhan bukan dia tengok di pakai Tuhan tengok di hati tu. Orang tersawah kata hak tubik luar tu lah duk suluh hak dalam hati. Hak zahir tubik luar tu sebagai mir'atul batini, cermin bagi hak dalam. Mana kalau luar tubik lagu tu hak dalam lebih kurang tu dah. Halabala. Jangan lagu tu. Nah. Ada satu orang. Dia masuk Islam. Orang Tino. Dia masuk Islam. Tu. Bila dia masuk Islam, kita tanya dia. Kita mana boleh dia masuk Islam? Kita tanya dia. Sedangkan adik ni kalau tak masuk Islam pun tak apa tuan apa jangan. Nak duduk dalam kafe dalam buzar tak ada hak. Orang banyak nak demo, tapi buat apa boleh demo pilih nak masuk Islam. Dia jawab, kita rasa terlekat tak di otak oi. Dah. Dia kata ia ni hak besar sekali ia kasih pada Islam kerana dia tengok orang Islam pakaikan kerubung jangan. Masya-Allah. Tu dia jawab. Ia tengok orang Islam ni bila dia beli kain kerubung tu jadi jangok, lepas tu nampak cuci. Itulah di antara sebab bagi dia ni puasa nak pada Islam. Masya Allah. Tu nak lagu tu deh. Nak lagu tu. Ya Islam ni dia boleh heret orang yang segak dengan setiap segi dia boleh heret orang dengan pakaiannya, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan muamalah. Tengok supaya Sa'ad Ibn Waqqas pergi ke China tu. Dia bukan ada alai sangat Sa'ad tu, tapi dia pergi jual perangai molek tu. Hingga siapa orang Cina ni beribu masuk Islam kerana dia. Pas Sa'ad ni masa hidup di China ni, Sa'ad dah. Dia berjuru. Dalam jualan dia tak tipu orang. Lepas tu dia borah dengan orang. Benda-benda lagu tu orang boleh terima. Tu.
Dia kata iya ni pasal dia nak pada Islam, kerana dia tengok orang Islam bila kelubur kepala jangok nampak kemah. Tu. Jadi dia pun tak say juga pasal telanya bogel gitu. Aik juga bahasa dia. Tapi tak ada roh lah. Masuk dia kata wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa hum la yahtadun. Hak tu yang nak lawan tak gerak tu. Jadi syaitan menyekat ke jalan-jalan kebenaran, maka pada ketika tu ia tu tak dapat petunjuk kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu. Apa deh? Habis kat tu. Yang seterusnya lagi, selepas daripada dia membersihkan mastata'a wa yaddahinu min duhnih dan berminyaklah ia daripada minyaknya. Ni barangkali buh minyak rambut kali ni. Rambut ia tak jadi nampak gersang gerbang cuma ia buh minyak jadi nampak lendir tu kat sisi rambut nampak lendir tu ambil piah cukup letak. Tu nampak itulah. Kalau tak sebuah minyak pun tak apa juga. Au yamassa min tibi baitih. Ataupun menyentuh ia daripada bau yang ada di dalam rumah dia. Jadi baiti ima'un ila nadbiti khaziti fil baiti wa'tiyaditi. Pula dah ya benda-benda halus-halus inilah kita banyak tahu ni. Kita ni banyak tahu, banyak tinggal benda-benda hak halus-halus hak disuruh dalam Islam ni. Jadi duk bergaduh dengan benda hak besar-besar tu, akhirnya benda-benda hak halus ni boleh demo we. Tinggal hak kita tak apa lagi, tinggal hak kita ambil hak demo pula dah. Tu teruk tu. Kita duk berkecek dengan puan dalam seminggu lepas ni. Puan kata, bapa dia kata, perintah puasa ni, tak ada orang dah molek. Ia tu lebih faham pada kita. Perintah puasa ni bapa, jam tisuk je. Kita terjam kat mana puan? Ia kata, nombor satu, ia boleh menyamakan orang. Tu. Nombor satunya, ia boleh buat orang ni berasa sama. Mu jadi berapa jadi raja ke, jadi menteri ke, jadi gubernur ke, jadi tok nebel, tok mana, jadi rakyat biasa pakai miskin cari makan tak cukup pun, bila siapa boleh puasa kena puasa berlaku. Mana ada undang-undang yang kata boleh menjadi sama gitu. Tengok tu. Ngerti ambil cara dia, biar dia banyak dia tak tahu juga. Dia ngerti. Dia tahu puasa ni, jam bapa. Jam kau ana boleh menyamakan mustawa orang. Ikutlah orang jadi penama pun masuk sehari Ramadan. Kutiba alaikumus siyam, wajib kena puasa berlaku. Hebat lagi yang kata budak. Budak halus-halus tu. Rasanya hanya tengok. Tapi nak puasa. Tu. Dia kata dalam tu, dia kata hak Nabi kata au yamassa min tibi baiti ima'un ila nadbiti khaziti fil baiti. Dia kata sebagai satu isyarat kepada sunat kita ni menjadikan air bau dalam rumah kita. Dalam rumah kita, kita kena taruh air bau yang ada semua. Tu disuruh dalam Islam.
Nah, dalam rumah kita ni, we ada air bau. Ikutlah. Nah, nak pakai hak cap nama, hak jihom gapo, air bau apa tu, hak tu serah mengikut selera hati kita. Tapi kena we ada. So, yang kedua pula waktu ditip dan buat adab. Kita ni kena buat adab, sentiasa kita ni kena pakai air bau. Jadi satu adab bagi kita. Imam Syafi'i kata itulah perkara yang menambahkan akal kita jadi cergah. Nampak? Ni benda halah-haluh inilah. Kita duk tinggal, duk tahu halah-halah. Nah. Habis itu. Guya tak ada lagi tu. Guya ma la yartasilun. Itu duk belakang dia pakai mukhasih muttasil. Lepas pada dia buat benda-benda saat ni di rumah dia, mandi, membersihkan, memakai bawai, lepas pada tu summa yakhruju, kemudian keluarlah ia sore. Keluar pergi kana ni, yakni ilal masjidi, kepada masjid. Dalam riwayat Ahmad ia ada tambah lagi, summa yakhruju. Nah, bila pergi sapa di masjid, ni jaga perangai dia nya. Hak tadi hawari rumah. Bila dia pergi sapa pada masjid, fala yufarriqu bainasnaini, maka tidak mencerai ia dan tidak membecek ia di antara dua orang hak duduk dah. Lah. Bila dia pergi sapa pada masjid, katalah dia pergi tengok sah dapan tu orang penuh dah. Dia tak beralih demo. Dia tak beralih demo. Nah. Dah tak apa demo duduk. Walaupun demo tu nampak yang mari menyepak wit pak dia. Dia kata tak apa. So balik. Taksi kita mai akhir tak apa, kita duduk belakang boleh. Tu. Nah, jangan kata bila kita gitu pergi akhir dah. Lepas tu pergi siapa bo tengok demo duduk penuh siap dah, beralih demo pula. Itu tak boleh. Sebab bila dia duduk situ, tempat tu ia panggil tempat sudah jadi ikhtisas bagi dia. Kita nak beralih dia tak boleh dah. Faham tak tu? Gini kita kata kita mari ni masuk sini, tengok sah dapan ni demo duduk penuh dah tu. Tengok sah kedua pun demo duduk penuh dah. Kita duduk sah tiga tu. Yang hidup bukan tu, ni tempatku ni. Tempatmu di mana? Apa sejik? Tak boleh, tempatku duduk semua sini. Tak boleh buat gitu. Dia tempat dia mau duduk dah, hak kita habis dah situ. Tu jaga deh. Tu kata fala yufarriqu bainasnaini, maka tiada mencerai ia dan membecek ia di antara dua orang hak yang duduk dah di situ. Nah, ia ada tambah dalam riwayat Abu Daud yang kata gini, walam yatakhattiri qaban nas, dan dia tidak lakah pula segala bahu-bahu Malaysia. Nah, mana bila dia tengok dia duduk ketak lenak lenik molek dah, dia duduk belakang pada tu. Duduk belakang pada tu. Lepas pada tu, banyak perkara juga summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian semayalah ia sore tadi. Semaya ma kutiba lahu, yani ma qadara lahu minas salati. Kita begitu. Barang yang semaya yang telah kuasa baginya bagi sore daripada semaya. Lepas tu lepas daripada dia sapa ke masjid, dia tidak kena demo, ya semaya. Semaya qadha ke, kalau dia berasa kata di atas dia tu semaya qadha.
semaya sunat tahiyatul masjid ke, kalau tak ada semaya lagi. Tapi kalau semaya qada tu tahiyah masuknya tu siap dah. Atau kita kata pagi ni lewat tinggal semaya sunat duha we. Ya semaya sunat duha dulu. Tu semaya. Tu mana kata ma kutiba lahu ay ma qadara lahu minas solah. Ya takdir lagu tu. Barang yang kuasa ia baginya daripada semaya fardan au naflan, sama ada semaya fardu, katalah ia nak semaya qada. Ia dak puasa kata ada lagi di atas zimmah dia tu semaya qada, ya semaya qada. Au naflan atau semaya sunat. Dan ada juga setengah ulama yang kata ia surah gini, summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian semaya ia seorang itu barang yang difardukan baginya, bagi dia semaya apa tu, yakni semaya jemaah. Tak apa dah. Walau ia tak ada wak semaya lain sekalipun, kau dah kata ia pergi semaya jemaah. Tapi kalau ia surah gitu tu nak jadi belaga sikit dengan kata summa yungsitu iza takallamal imam. Jadi nak belaga dengan tu sikit. Kalau kita tanggung kata ma kutiba tu dikanakinya semaya jemaah. Walau bagaimanapun ia jawab juga, ia kata boleh pergi lagi atas jalan lafun wa nashrun musyawwas, boleh lagi. Kita pergi hak kau sana tu nampak mudah sikit. Hak kata ia semaya tu semaya apa tu, semaya hak yang kuasa bagi dia nak semaya. Kita pergi kau tu nampak luah dah. Semaya sunat ko, ia tak ada semaya duha lagi di rumah sana ni. Ya pergi buat sejik sebab masa ada lagi tu. Ataupun ya gitu, kita ni dewasa semaya qada ada lagi di atas kita ni. Jangan kita duk buah dulu qada tak habis lagi ni. Ya semaya qada. Tu dia kata apa nama ni, ma qadara lahu minas salati fardan au naflan. Lepas tu, lepas pada sudah semaya apa sudah siap, summa yungsitu, kemudian diam ia sore tadi. Sudah wisale sudah ligah dah semaya hak ia puasa kuasa nak buat tu dah. Ia pun senyap. Duk dia lebih lagi dia duk dia tak cakap apa tu bila iza takallamal imamu, yani iza khatabal imamu. Takallama dengan mana khatabah, atas jalan majak mursal min itlaqil am wa iradatil khas. Sahabat dalam ketebah yang ada bercakap. Nampak dah? Iza dia senyap tu bila tu? Iza takallamal imam, apabila berkhutbahlah oleh imam atau khatib. Seketika tu imam duk baca khutbah, seketika tu khatib duk baca khutbah, seketika orang duk baca khutbah tu ia senyap tak berkecek pun. Ibah ke dalam kitab fiqh dia kata bukan senyap tak berkecek tangan duk main sapah pun tak boleh juga. Tangan duk main sapah duk kutik sapah peripung ke, duk kutih tika getah ke. Ya ada masjid wasa pakai tika getah ni. Duk putih tika getah tu masuk dalam bermain-main juga lagu tu ya kata. Dok juga dia. Anggota lain pun dia tenang. Itu dia. Dia seorang laki-laki sana tidak buat segala benda-benda hendak cerita daripada awal hadis sampai ke sini. Ia tidak buat segala benda-benda tu illa tunggu dia. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Tu kelebihan dia.
Dia tidak buat benda-benda semua ada ayat sani tu, melainkan diampunkan baginya, bagi itu orang. Apa kata apa? Ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, ada di antaranya dan di antara jemaah solagi. Ma bainahu dhamir dalal tu kata ai baina yaumil jum'ati, so wa bainal jum'atil ukhra, dan di antara jemaah solagi. Nah, ayat tekan amal hak dia buat sana. Berapa perkara tu bila satunya mandi, yang keduanya membersihkan, yang ketiga menggunakan bau pada tubuh dia, yang keempat tubik pada rumah pergi masjid, yang kelima tidak buat menyakiti orang. Tebuh itu dah. Ia semaya mengikut kemampuan yang ada pada dia. Yang ketujuh, pada ketika Tok Khatib duduk baca ketebah, ia tak cakap pun. Tujuh dah tu. Tujuh amalan ni menyebabkan dosa dia tu terapung di dalam masa 1 minggu. Tu ayat itu. Tujuh amalan yang dia buat tu jadi sebab boleh mengampungkan dosa dianya dalam masa seminggu. Masya Allah. Tu ayat takhiyah amalan. Khiyah amalan dia saat ni dah. Kalau orang Syiah dia panggil sud. Sud 7 amalan saat ni, apa dia keutamaan dia? Boleh apung dosa-dosa kesalahan dia dengan Tuhan seminggu. Bila dia buat dosa, hapus. Bila dia buat dosa, hapus. Pada ayat semua lah. Kalau kita takut kelitah, ambil cuka lama di betis dah. Lepas tu dah. Bila litah mari ingat, puk jatuh. Litah mari ingat, puk jatuh. Lama mana tu? Masanya seminggu. Inilah ia panggil lipah pemberian Allah Ta'ala kepada hamba dia. Rawahul Bukhari, telah meriwayat akan dia akan itu hadis oleh Imam Al-Bukhari. Biskat. Ikut Nisa lagi dalam syarah. Ia kata boleh kita surah kok ni boleh. Kita nak surah kok hundur pun boleh, kita nak surah kok dapat pun boleh. Sebab Nabi kata ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Ukhra tu hak mana? Ia kata dalam syarah ukhra ni boleh jadi hak nu hak lepas dah. Hak lepas dah. Mana barang yang di antaranya antara hari Jumaat ni dan di antara hari Jumaat hak lain. Hak lain tu hak mana? Dia kata boleh jadi hak tu. Tak apalah hak tu kita serah Tuhan lah. Dia nak tak celah mana tu dah. Bainahu wa bainal ukhra tu dia nak tak celah mana, muhirnya kita nak jadi semua segala kesalahan hak yang kita buat celah antara dua jemaah tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak situ. Lepas tu dia nak pakai hak mana tu serah dia lah. Nak pakai hak minggu lepas ke nak pakai hak minggu dah hadap kau dapat, hak tu serah dia. Kita tu tujuannya nak jadi semua segala dosa kesalahan kita hak laku kat celah-celah tu diampunkan. Situ je pentingnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. Kerana Nabi kata man irtasala yaumal jumu'ati, barang siapa mandi ia pada hari Jumaat. Mandilah ghuslal janabati, yani misla ghuslil janabah. Mandi saat ni seumpama mandi seketika berlaku janabah di atas tubuh dia. Kita mandi untuk mengakak hadas besar lagu mana, kita mandi untuk nak pergi sembahyang jemaah pun lagu tu. Mandi lagu tu. Apa? Yani misla ghuslil janabah. Seumpama mandi seketika berlaku sifat janabah di atas tubuh dia. Malah mana? Iaitulah kita mandi dengan bersepakai dengan niat. Tapi hak tu niat mengakak hadas besar. Hak ni niat untuk hadis sembahyang Jumaat. Nawaitu ghusla yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Nah, ada pun anu nawaitul ghusla li raf'il janabatil akbar lillahi ta'ala. Beza situ sikitlah. Tak apa. Halif betul tu. Lepas tu kelakuan kaifiat mandi, supaya mandi tu. Nah, wajib kena apa ni? La buddha daripada niat. Apa tu? Kena wirato semua segala tubuh badan kita tu, rata air habis. Setiap juzuk daripada tubuh badan kita. Lepas pada dia mandi, ambil wuduk pun sudah siap. Summa raha. Pasal apa mulai jaga dalam syarah tu. Pasal apa Nabi kata ghuslal janabah. Jadi ghuslal janabah ni jadi seolah kata menepati nak takkid pada kata iktasalah, ya kata. Maknanya kalulah kita mandi untuk nak pergi sembahyang Jumaat, tetapi kita mandi itu tidak seperti mandi wajib. Maka sunat mandi hari Jumaat tak hasil bagi dia. Tengok dah. Tu faedah Nabi kata ghuslal janabah. Maknanya nak hasil fadilat mandi sunat hari Jumaat ni, terpaksa kita kena mandi seperti mana kita mandi janabah, seperti mana kita mandi mengakak hadas besar. Kena mandi lagu tu. Misal kita kata kita mandi, sudah mandi ni, ada di tangan pupuk kita pergi nebah pagi tadi. Lepas tu upuk hal lembek tu lekat sini, lekat di tangan kita ni, lekat bergantung kemas. Bo sudah mandi, upuk dah ada tangan. Kita soyak tengok upuk tu, duk kering kotor di kulit kita. Sebelah bawah pak upuk duk tu kering kotor, tak ada basah, tak sampai air. Mandi tu dia kata tak hasil mandi sunat Jumaat.
Sebegitu juga kalau kita pergi mandi lagu tu kerana mengakak ke hadap sah, tak hasil mengakak hadap sah. Tu dah. Dia kata walaupun mandi untuk nak pergi sembahyang jemaah ni mandi sunat, tetapi kaifiat dia, kelakuan dia kena buat serupa dengan mandi wajib. Kalau tidak, tak hasil sunat mandi jemaah juga. Gitu. Satu faedah Nabi kata ghuslal janabah. Lepas pada tu summaroha, kemudian pergi ia sore, yakni kepada jemaah pada masjid. Kelebihan dia nya faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olahnya dia tu gerbe ia akan seekor utuh tasaddaqa biha mutaqarriban ila Allah Ta'ala. Boleh follow supalah dengan dia sembelih ekor, dia sembelih utuh seekor, dia gerbe utuh seekor, apa tu daging utuh seekor tu dia sedekah untuk mendekati diri dia tu dengan Tuhan. Itu kelebihan dia. Allah Ta'ala wifalo dia supalah dengan dia gerbe seekor utuh. Lepas tu dia bersedekah dengan dia semata-mata taqarrub ilallah Ta'ala. Tu hak ana tu, hak dia pergi awal-awal sekali. Wa marraha fis sa'ati tsaniyati, dan mereka yang pergi ia mereka aiminan nahar. Saya kedua ni kita nak tak dana nak tak dana tu pukul berapa ya gitu. Kalau dia pergi tu pada saat yang kedua, kita tengok wisuk dulu, lepas tu kita bagi masa. Faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah dia tu gerbe ia akan seekor lembu. Tu kalau dia pergi masa yang kedua. Wa marraha fis sa'ati tsalisah, dan barang siapa pergi ia pada masa yang ketiga, pada je yang ketiga, faka akrona, maka seolah-olah ia tu gerbe ia akan seekor kibah yang bertanduk, dan dia bersedekahlah dengan daging gerbe dia tu sebagai mutaqarriban ilallah Ta'ala. Pahala hak boleh ke dia tu kalau nak pergi banding dengan hak demo sebelah hutan tadi kurang banyak dah lah. Kalau nak pergi banding dengan hak demo sebelah lembu pun kurang dah. Wa marraha fis sa'ati rabi'ah, dan barang siapa datang ia pada saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, maka seolah-olah dia tu gerbe ia akan seekor ayam. Ia semula seekor ayam, apa tu bersedekahlah dengan daging ayam tu kepada mereka-mereka yang berhak terima atas dasar taqarruban ilallah Ta'ala. Sebab pahala dia tu boleh rendah sikit pada kami. Wa marraha fis sa'atil khamisah, dan barang siapa pergi ia pada saat pada je yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka seolah-olah dia tu sini kita tak sebut makna gerbai lah. Nak gerbai kerana telur.
Nah, taqarraba di sini kita bermakna kata dia buat satu amalan untuk nak mendapai diri dia dan nak mendekatkan diri dia tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kayaknya sedekah telah sutih. Bermakna itu hal. Nah, tu kata faka'annama qarraba baydatan. Maka seolah-olah dia tu berdapai diri ia kepada Allah dengan amalan sedekah dia nya baydatan sebiji telur. Habis. Kalau gitu boleh kita tak dah tu. Ia ambil daripada tadi sampai ke pukul 12 ni yang nejer dah. Nejer dah. Pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, 11 12 nejer. Kalau gitu hak kata hak kata summaroha faka annama qarraba badanatan tu ia kena ginya pukul 7 pagi. Benar tak? Pukul 7 7, 8, 9, 10, 11 Ayah kena pergi pukul 6. Ia kena pergi pukul 6 lagi. As-sa'atus salisah, as-sa'atus saniyah tu pukul 7. As-sa'atus salisah pukul 8. Ar-rabi'ah pukul 9. Ia kena pergi pukul 7 dah. Pukul 7. Ia kena pergi pukul 7. Cukup 12. Itu. Fa iza kharajal imamu, maka apabila keluarlah oleh imam, mana kena keluar, yakni keluar pada mimbar untuk baca khutbah. Itu dia. Nah, bila tu imam tu tubik pergi pada mimbar untuk baca khutbah, hadaratil malaikatu yastami'una az-zikra, kata Nabi. Hadirlah oleh para malaikat hak duduk tanda tadi. Malaikat duduk tanda tadi. Duduk tanda siapa mari saat pertama, siapa mari saat yang kedua, siapa mari saat yang ketiga. Malaikat duduk tanda tu yastami'una az-zikra, menututi dengarlah oleh mereka itu akan khutbah. Maknanya malaikat duduk tanda tu dia lipat taruh dalam katuk lah buk nanda dia tu. Buk nanda dia katuk, maka dia ni pakat pergi duk sarapan habis buat dia. Duk apa tu? Untuk nak dengar tu imam baca khutbah. Artinya orang hak mari lepas pada tu tak ada dah dalam penanda dia. Tu orang yang mari lepas dah tu lepas pada saat yang kelima tu dalam buk tanda malaikat tu tak ada. Muttafaq itu az-zikra tu dengan mana al-khutbah. Muttafaqun alaih, hadzal hadis muttafaqun alaih. Qauluhu ghuslal janabati ay ghuslan ka ghuslil janabati, artinya mandi akan sebagai mandi yang seperti mandi janabah. Seperti pada pihak mana? Fisifati, pada sifat dan pada kelakuan dia. Kita mandi untuk mengangkat hadap besar lagu mana, kita mandi untuk nak pergi sembahyang jemaah pun semacam itulah. Habis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ati wallahu a'lam.